أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام ولمصنف هذا الكتاب أستاذ جوهري يمان. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung muzakarah perbincangan kita dalam kitab Bimbingan Penghayatan dan Kesempurnaan Solat yang dikarang oleh Ustaz Johari Al-Yamani. Jadi di sini Ustaz Johari Yamani. Jadi insya-Allah tuan-tuan hadirin dan hadirat semua sihat ya. Alhamdulillah, masya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat 294. 294 betul. Lepas takbir. Baik. 297. Lepas takbir nombor 7. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 297. Muka surat 294 nombor 7. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi di dalam bab perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian semasa melakukan rukun dan syarat solat. Kita dah selesai penghayatan seruan azan, kebersihan, kesucian aurat, hadap kiblat, ditegak niat, dan yang ketujuh lafaz takbir atau membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab, ketika lidah melafazkan takbir atau membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz takbir ni termasuk rukun qauliyah, takbiratul ihram. Maknanya apa yang didengarkan pada dirinya sendiri. Ya. Jadi dikatakan di sini ketika lidah melafazkan takbir atau membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu juga hati mestilah membenarkan terhadap apa yang diucapkan. Maknanya selari lisan kita dengan qalbi kita, dengan i'tiqad kita, selari apa yang kita cakap, kita benarkan di hati. Kerana kata musannif, kata pengarang kitab, jika terdapat di dalam hati perasaan bahawa ada yang lebih besar daripada Allah, atau hawa nafsu itu dapat mengalahkan urusan terhadap Allah Ta'ala, dan kita lebih taat kepada hawa nafsu itu, maka samalah dengan kita menganggap nafsu sebagai Tuhan. Ini sebenarnya
Nak dikatakan di sini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya bila kita sebut sahaja Allahu Akbar dengan makna Allah Maha Besar. Maha Besar dengan makna agung, dengan makna mulia, dan tiada yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna besar tu dengan maksud hissi. Hissi ni maknanya besar tu besar saiz, bukan. Seperti ada kata sebahagian orang yang mereka ni tersalah dalam memahami akidah. Mereka kata Allah Maha Besar tu dengan maksud besarnya saiz Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Tuhan daripada apa yang mereka sifatkan. Jadi golongan-golongan yang menjisimkan Allah Ta'ala, maknanya mengobjekkan Allah Ta'ala, memakhlukkan Allah Ta'ala. Jadi bukan makna Allah Maha Besar dengan makna Allah yang besar sangat. Sebab tu bila besarnya Allah Ta'ala ni kita susah nak tengok Allah. Kata dia, na'udzubillah ni tadi. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makna besar ini kan makna Allah lah yang Maha Agung. Bila kita sebut saja Allah, kita angkat tangan. Sunat dia angkat tangan ni sebagai tanda penyerahan, serah kepada Tuhan yang Maha Agung. Maka bila kita angkat tangan serah kepada Tuhan yang Maha Agung, kita mengakui dialah Tuhan yang Maha Mulia, maka ketika tersebut tidak ada lintasan-lintasan duniawi. Yang lintasan-lintasan duniawi itu adalah sebenarnya datang daripada nafsu dan syaitan. Sebab itu dikatakan di sini, janganlah ada lintasan-lintasan yang mana mengalahkan urusan terhadap Allah Ta'ala. Dan kita lebih taat pula. Kita ketika takbir tu fikir macam-macam pula lah. Sedangkan masa takbir tu mesti kita beri tumpuan untuk kita hadirkan sekali dengan niat itu. Kerana tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam mazhab Syafi'i kita, niat itu mestilah disertai dengan perbuatan, iaitu takbir. Sebagaimana disebutkan oleh Sahibus Safinah, kitab Safinah, Syekh Salim bin Suman Al-Hadrami, iaitu niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih, menyengajakan sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Maknanya menyengajakan niat itu mesti bersamaan dengan takbir Allahu Akbar. Tapi yang dia hadirkan ketika lafaz takbir itu adalah urusan-urusan dunia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada itu dikatakan, maka samalah dengan kita menganggap nafsu sebagai Tuhan. Maknanya bukanlah nak dikatakan nafsu tu yang kita anggap tu sebagai ada hakikat ketuhanan. Tidak. Maksud di sini ni seolah-olah kita mendahulukan Allah dengan urusan-urusan dunia kita. Karena kalau kita meletakkan nafsu itu sebagai Tuhan, ataupun sesuatu selain Allah itu sebagai Tuhan, seolah kita meletakkan ada sifat ketuhanan pada benda itu. Bukan. Makna di sini apa dia? Iaitu kita seolah-olah melebihkan urusan-urusan makhluk daripada yang menciptakan makhluk. Itu maksudnya. Jadi apa yang diucapkan di bibir dari lafaz Allahu Akbar yang bermaksud Allah Maha Besar, itu hanya ucapan semata-mata. Betapa bahayanya keadaan ini jika tidak segera bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita banyakkan istighfar atas kelemahan kita dalam solat. Sebab hati ni tuan-tuan dia simpang siur, macam-macam masuk. Maka kita kena beri tumpuan betul-betul masa takbir tu. Sebab kita nak masuk dalam solat, dan kita mesti beri tumpuan kepada setiap
apa yang diperkatakan, lafazkan oleh lidah kita. Apatah lagi yang kita lafazkan itu berkait dengan kita menyucikan, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dapat tidak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, wajib untuk kita ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk kita ini ma'rifah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para ulama wajibkan mengaji fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Pada dalam solat tu tuan-tuan, berdiri 3 perkara ni. Berdirinya tauhid, berdirinya fiqh dan juga tasawuf. Dalam solat tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, adanya tauhid, iaitu bagaimana ma'rifahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan manfaat kepada apa yang kita lafazkan, akan memberikan kesan pada apa yang kita lafazkan. Sebab yang kita lafazkan itu kita bersertakan dengan i'tiqad, pegangan kita, pengenalan kita tentang Allah Ta'ala. Begitu juga dalam solat itu ada fiqh, iaitu ada rukunnya, rukun qawlinya, rukun qalbinya, ada rukun fi'linya. Dan dalam solat juga ada tasawuf, iaitu kita mengkhusyukkan hati kita dan juga anggota badan kita. Ya, kita menjadikan hati kita ini tetap semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita lakukan itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk riya, untuk menunjuk-nunjuk. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Mereka nak supaya manusia tengok mereka salat, maka golongan yang sembilan rupa disebutkan fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana itu musannif pada khidmat kita ni, bila kita baca di sini, maknanya apa? Betapa bahayanya keadaan ini, iaitu keadaan apabila kita tak benar makrifah kita, apabila kita ini mungkin tidak benar tasawuf kita, bahkan mungkin tak benar fiqh kita. Mungkin boleh menyebabkan apabila kita lafazkan sahaja, maka lafaz itu hanya terungkap di bibir. Pada itu, kalau orang zikir sekalipun luar daripada solat, maka hasil pahala itu paling kurang dengan dia faham maksud. Dia tak hayati maksud pun paling kurang dia faham maksud. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pada itu kata para ulama, kalaulah faham pun tidak, hayati pun tidak, kalau dia zikir sahaja, maka sia-sia. Tapi ada ulama kata tak apalah, daripada dia bercakap benda yang lara, bolehlah dia punya lisan tadi berkata zikir, mengucapkan zikir pun paling kurang pun alhamdulillah lah, baguslah. Cuma nak hasilkan pahala tu paling kurang kena faham. Itu kalau zikir di luar solat. Apatah lagi dalam solat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lafaz takbir inilah yang pertama sekali kita kena beri perhatian. Kemudian yang ke-8, membaca doa iftitah. Doa iftitah ini tuan-tuan sunat baca dalam solat. Sama ada solat tu solat fardu ataupun solat sunat. Tapi kalau jadi imam tu, sunat dipendekkan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu paling kurang dalam riwayat Muslim. Dan doa iftitah ni ada 12 versi dalam berbagai riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, doa iftitah ni pun dia punya kelebihan, dia banyaklah ya. Baik, antaranya kalau dalam hadis Muslim, orang yang baca doa iftitah ni, Allah SWT akan mudah mengabulkan hajatnya. Akan mudah mengabulkan hajat-hajat dia, akan mudah dikabulkan. Tu. Dan dalam riwayat Abu Dawud, tak silap saya, riwayat Abu Dawud menyatakan bahawasanya orang yang baca doa iftitah ni, maka dia akan sempurnakan pahala solat dia. Mungkin ada kelompangan-kelompangan, maka doa iftitah ni sunat hukum dia.
Sunat apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Sunat ab'ad ke hayat? Ab'ad, hayat. Khilaf ulama, insyaAllah. Doa kita ni sunat. Ni saya bagi tugasan assignment. Hayat, ab'ad. Masya Allah. Baik, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau tak baca doa iftitah, sunat sujud sahwi kan? Jadi yang sunat sujud sahwi ni kalau kita tinggal sunat apa? Sunat ab'ad. Ab'ad ni maknanya apa? Jadi perkataan ba', iaitu apa? Sebahagian. Maknanya kalau kita tak buat benda tu, seolah-olah kita ni macam mencacatkan solat. Seolah-olah kalau benda tu ada, dia seolah sebahagian daripada solat. Itu sunat ab'ad. Contoh apa dia? Contoh doa kunut subuh. Kalau tak buat, orang kata, apa ni tak kunut ni? Kita negeri sembilan ni, dia bukan negeri lain, tak kunut. Contohlah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tengok orang tak baca kunut ni, nampak macam kurang. Itu bagi sunat ab'ad. Apa lagi? Tahiyat awal. Imam solat Isyak habis sujud rakaat kedua tu, dia bangun terus naik rakaat ketiga. Makmum tengok pun, ni kenapa imam tak baca tahiyat awal? Makmum sebut subhanallah, boleh ke? Subhanallah, imam pun turun balik. Sunat ab'ad jangan tuan ya. Dan sunat dia dah imam dah sungguh-sungguh dah naik dah tu, maka tak perlu nak tegur imam dah, sebab tu sunat je. Lain kalau imam tak sujud kedua, dia mungkin sujud pertama, dia tak rukuk, dia tak duduk terus sujud. Dia sujud pertama tu terus dia bangun balik. Itu lain cerita. Kita tegur imam dia kena duduk terus sujud, kena turun balik. Kalau rukun. Kalau sunat ni tak ada lah. Dia sunat ab'ad. Tapi kalau tengok dia tak baca tahiyat awal ni, rasa pelik kan? Itu sunat ab'ad. Maka sunat ab'ad ni tuan-tuan, sunat sujud sahwi. Itu. Kita buat kuis lah. Dah lepas lagi rasa ni pengajian ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas takbiratul ihram, kita akan membaca doa iftitah yang lafaz permulaannya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima, dan sampai habis. Artinya apa? Aku hadapkan mukaku ke hadrat Tuhan, yaitu zat yang menciptakan langit dan bumi. Maka yang dimaksudkan dengan wajah di sini bukanlah wajah yang merupakan salah satu daripada anggota kita semata-mata. Kerana jika wajah muka ini sudah tentulah telah dihadapkan ke arah kiblat. Namun apa yang dimaksudkan secara hakiki adalah penghadapan hati kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya aku hadapkan mukaku, itu dengan maksud aku hadapkan hatiku. Aku hadapkan penyaksianku. Aku hadapkan kita punya arah tujuan salat kita, ibadat kita, hanya kepada hadrat Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu maksud dia. Baik. Jadi katanya apa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Cuba kita renungkan, adakah setelah kita melafazkan kalimah ini, hati kita masih teringatkan kepada perkara selain urusan Allah? Seperti teringatkan apa yang berlaku di pasar, apa yang berlaku di rumah, atau masih memberi perhatian kepada perkara di luar solat?
Bila kita sebut saja wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, aku hadapkan hatiku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dalam kita berkata sedemikian rupa, masa tu fikir tentang pekerjaan, masa tu fikir tentang masakan, masa tu fikir tentang anak-anak, masa tu fikir tentang hujung tahun, cuti dan sebagainya, cucu balik rumah dan sebagainya. Allah Alam lah kan. Bukan masjid muallimin di sinilah, masjid muallimin tempat lain. Di Jerman sana. Jadi jauh sikit lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya apa dia? Maknanya dalam dia berkata tu sebagaimana yang disebutkan tadi lah tentang takdir. Apa yang dia berkata tak sama dengan hati dia, tak bersamaan dengan hati dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya apa? Atau adakah hati dan jiwa kita telah memberikan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan alam semesta? Doa iftitah ini adalah permulaan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pula dengan permulaan bicara munajat ini kita telah berdusta dengan mengingkari terhadap apa yang kita lafazkan. Walaupun kita ketahui bahawa bukanlah mudah untuk menghadapkan hati kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala secara mendadak, kecuali dengan terlebih dahulu menyingkirkan segala perhatian kepada yang selainnya. Pada itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Rasulullah Muhammad, dalam riwayat Dailami, dalam riwayat Dailami, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha. Tidak ada pada seorang hamba tu bagi solatnya melainkan apa yang dia sedar, beri tumpuan dengan apa yang dia perkatakan, apa yang dia buat. Maknanya apa dia? Disitulah para ulama kita mengatakan pahala bagi seseorang itu dalam solat itu dikira dengan berapa banyak kesedaran dia dalam percakapan dan juga perbuatan dia. Kalau dia punya sedar itu dalam 4 rakaat mungkin 10%, maka pahalanya 10%. Kalau sedar itu dengan maknanya apa, penghayatan dia tu 50%, dia dapat pahala 50%. Ini pun khilaf di kalangan para ulama lah. Ada yang kata kalau 50% ke bawah hilang terus pahala. Maknanya bukan markah lulus. Markah lulus dia 51% ke atas. Ini saya bagi persen sajalah tuan-tuan ya. Ini khilaf antara Imam Ghazali dan lain-lain. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, paling kurang mudah-mudahan kita adalah khusyuk dalam solat. Cuma nak ditekankan oleh pengarang kitab ni, lafaz yang kita kata tu bukan lafaz yang biasa-biasa. Lafaz yang kita sebutkan tu berkaitan dengan kita mengakui bahawa kita menghadapkan hati kita ini hanya kepada Tuhan. Pada itu para ulama kata kalau sampai kepada doa iftitah yang ada ayat-ayat seperti rupa, sampai kepada doa ayat-ayat rukun, contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beri perhatian betul-betul. Paling kurang ingat tempat-tempat yang kita patut beri perhatian. Antaranya masa takbir, itu paling kurang. Tak mampu beri perhatian sepenuhnya, ingat beberapa tempatnya. Takbir antaranya. Kemudian apa lagi? Masa kita baca awal-awal doa iftitah, Allahu Akbar kabira. Kemudian masa kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima, beri perhatian kat situ. Antaranya lagi para ulama kata beri perhatian pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan juga ihdinas siratal mustaqim. Beri perhatian betul pada itu. Dan antaranya lagi beri perhatian pada kita membaca tahiyat akhir
pada ayat Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dan juga syahadah. Itu paling kurang tempat-tempat. Boleh ingat? Boleh ingat insyaAllah. Baik, rakaman ada boleh tengok insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, saya ulang sekali lagi pun. Yang pertama beliau Allahumma salli ala Muhammad, iaitu masa takbir, beri perhatian subuh. Yang kedua, masa awal doa iftitah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian pada wajah tu wajhiyya lilladzi, beri perhatian. Kemudian beri perhatian juga pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga kepada ihdinas siratal mustaqim. Ya, kemudian pada tahiyat akhir, masa kita bagi salam pada Nabi, khitab kita pada Nabi SAW ketika beri salam tu lil qarib. Maknanya apa? Seolah-olah depan kita. Assalamu alayka, salam sejahtera kepada kamu, yang depan kita. Ka dalam faedah bahasa Arab ni maknanya apa? Yang hadir, seolah-olah berada di hadapan kita, seolah-olah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Macam kita kata, macam kita cakap apa? Assalamualaikum. Kita cakap pada orang yang depan kita, Assalamualaikum tuan. Maka tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Assalamu alayka. Kemudian apa? Kita beri perhatian lagi, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beri perhatian di situ. Bukan bermaksud tak apalah tempat ni je beri perhatian, tempat lain tak payahlah. Dan bukan begitu tuan ya. Ni saya kata paling kurang ni ingat tempat ni sahaja. Yang paling kurang lah ingat tempat-tempat ni. Dan kadang-kadang dia datang rakaat pertama tu macam-macam fikir kan, tapi kena dah ingat, kita dah tahu dah tempat ni, beri perhatian semua ni. Usahakan sikit gitu. Sebab tu dia kata sini, nak hadapkan hati ni secara mendadak ni susah, bukan mudah. Kecuali dengan terlebih dahulu singkirkan segala perhatian kepada yang selainnya, yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu boleh dibuat daripada luar salat sehingga masuk ke dalam salat. Malah di luar salat kita kena mujahadah untuk sentiasa ingat Allah, fikirkan Allah, sebut nama Allah pada setiap perbuatan kita, pada setiap perkataan kita, pada setiap detik hati kita. Kita sentiasa ingat Allah SWT, yang mudah-mudahan kita bawa juga ke dalam salat. Pada itu dikata, oleh sebab itu semasa hendak mendirikan salat, hendaklah kita dengan bersungguh hati berusaha menghalakan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya perhatian dan tumpuan itu terputus-putus kerana dicelahi oleh lintasan-lintasan dan godaan lain, maka ketika itu jugalah kita mesti melawan sehingga kita dapat memberikan perhatian kepada salat yang dikerjakan. Sekiranya kita berjaya melawan godaan itu, ini bermakna kita benar-benar melaksanakan berdasarkan apa yang kita lafazkan, maka kita tidak berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, semasa kita mengucapkan Hanifah Muslimah, yakni dengan tunduk dan patuh, semasa kita melafazkan kalimah ini, hati kita mestilah tersentuh, berasa bahawa sebenar-benar orang yang patuh itu, iaitu Muslim itu, ialah orang yang terselamat daripada bahaya lidah dan tangannya. Kita kena sedar betul lah ya. Maknanya kita bila sebut Muslim, iaitu kita ni beragama dengan agama Islam, maka sifat seorang Muslim ini, dia selamat daripada bahaya lidah dan tangannya sendiri. Apa makna selamat daripada bahaya lidah dan tangannya sendiri? Sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adani rahimahullah ta'ala,
iaitu hifdzul lisan minad dam, hifdzul yad minad dam, iaitu menjaga lisan daripada mencela dan juga menjaga tangan kita ni daripada menyakiti seseorang. Maka Muslim itu, iaitu orang yang sejahtera itu, orang yang terselamat itu, iaitu dia terselamat daripada bahaya lidah dan juga tangannya. Tangan, maknanya lidah dan tangannya sendiri, dan juga lidah dan tangan orang lain. Jika kita terkeluar daripada maksud kalimah yang dilafazkan ini, bererti kita telah berdusta terhadap apa yang kita ucapkan. Oleh sebab itu, kita mestilah berhati-hati dan perlu berusaha untuk mencapai hakikat seorang Muslim yang patuh. Maksudnya patuh dengan segala jiwa raganya kepada Allah, Tuhan pencipta langit, bumi dan alam seluruhnya. Perasaan menyesal perlu dilahirkan jika terdapat kelalaian dan kebincangan pada kekhusyukan semasa di dalam solat, dan perlu berusaha untuk memperbaiki mutu solat di masa akan datang. Maknanya dalam solat, para ulama kita kata hadirkan rasa menyesal, rasa bertaubat. Setiap kali kita rukuk, sujud, qiyam, berdiri dan sebagainya, rukun yang kita pindahkan daripada satu rukun kepada satu rukun, maka hadirkan rasa menyesal dan harap agar Allah terima. Menyesal itu maknanya apa? Iaitu kita ni mengakui bahawa banyaknya lemah dalam perbuatan dan perkataan kita, banyaknya kurang dalam perbuatan dan perkataan kita. Jadi kena hadirkan rasa, kena hadirkan rasa menyesal sungguh, teruk sungguh. Sehingga para ulama kita, bila mereka solat dan sebagainya, mereka solat beratus-ratus rakaat sehari pun, mereka tetap mengatakan aku ni tak ada amal pun. Para ulama-ulama yang telah yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah Ta'ala, mereka kata apa? Kami ni tak ada amal pun, kami ni tak ada apa pun. Satu orang wali Allah Ta'ala, orang jumpa dia, berapa banyak solat? Dia kata aku tak solat pun. Orang kata ni macam wali-wali ni, kata aku tak solat pun. Tapi dengar cerita anak murid dia semua dengar, orang main ikut dia, kadang-kadang yang datang ziarah dia tahu dia ni solat banyak, beratus-ratus rakaat sehari. Bila ditanya kepada dia berapa rakaat selalu solat, macam mana nak solat yang dapat betul, aku tak solat. Maksud aku tak solat bukan tak solat sungguh-sungguh, maknanya dia merasakan diri dia hakikatnya seperti tak ada amal pun, melainkan semua dengan rahmat Allah Ta'ala juga. Dia merasakan diri dia ni banyak kurang, bukan dia mendapat dada, oh saya ni solat banyak contohnya kan. Saya solat, saya sehari ni saya solat 1000 rakaat. Orang lain semua tak boleh ikut macam saya. Tak boleh itu kan. Kalau kadang-kadang ulama kata saya solat 300 rakaat sehari, kadang-kadang jangan kita hukum pula dia ni takabur. Itu ulama tak mesti kan. Jadi maksud saya katakan di sini, maknanya apa dia? Ada di kalangan para ulama kita, para wali-wali Allah kita, dia merasakan bahawa dirinya tak solat dengan maksud apa? Bukanlah betul-betul tak melaksanakan solat, tapi merasakan banyaknya kurang dalam amalnya, sehingga rasa menyesal, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu disebutkan para ulama kita banyak. Imam Abdullah Al-Haddad antaranya ketika di akhir-akhir hidupnya, sentiasa dengan menangis. Kenapa? Kerana dia merasakan diri dia ni tak ada apa-apa pun, sedangkan dia antara orang yang subhanallah ilmunya sangat hebat. Bahkan dikatakan kalau ada mazhab yang kelima, mazhab itulah ialah mazhab Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad. Kalau ada mazhab kelima, tapi dia tetap ikut kepada mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Syafi'i. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang-orang yang yang mereka ini tawadhu. Mereka ini merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah angkat darjat mereka. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu kepada Allah Ta'ala, maka Allah angkat mereka. Angkat mereka tak mesti angkat di kalangan manusia, boleh jadi angkat
di kalangan mereka yang dekat dengan Allah Ta'ala. Bagaimana Uwais Al-Qarni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan di kalangan manusia. Manusia tengok dia macam orang biasa je, tapi dia di sisi Allah Ta'ala itu hebat dan agung dia. Di sisi semua makhluk-makhluk yang agung, dia antara makhluk yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kena ada rasa, hadirkan rasa menyesal dalam salat kita. Kerana itu disebutkan dalam hadis qudsi, ana indal munkassirati qulubuhum li ajli. Disebutkan bahawasanya aku, yakni Allah Ta'ala, di sisi orang yang hatinya remuk kerana aku. Apa maksudnya? Aku, yakni Allah Ta'ala berfirman, di sisi orang yang hatinya remuk kerana aku. Maksud di sini hatinya remuk, dia rasa diri dia ni banyak kehinaan, banyak kezaliman, banyak kelalaian, banyak kekurangan. Remuk hati ni. Dan remuk hati itu kerana Allah Ta'ala. Maknanya dia rasa tak ada pun ibadat aku ni, kurangnya ibadat aku ni, sikitnya ibadat aku ni. Maka Allah firmankan kepada dia, aku di sisi orang yang remuk hati kerana. Maknanya dia akan sentiasa mendapat rahmat, nazarah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketentuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu disebutkan perasaan menyesal. Baik, semasa mengucapkan lafaz wa ma ana minal musyrikin, artinya dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik, yakni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka semasa kita melafazkan kalimah ini, kita mestilah menghindari daripada sekecil-kecil perkara syirik, seperti menghindari daripada memuji selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mestilah berhati-hati dan berperasaan takut kalau diri kita ini tergolong dalam golongan yang dimaksudkan itu. Kita juga mestilah berasa malu jika kita tidak dapat menghindari daripada perkara sekecil itu, kerana kita telah mengakui bahawa diri kita bukan daripada golongan orang-orang yang musyrik, iaitu yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini maksud di sini dengan dua jenis syirik lah, sama ada syirik itu syirik khafi ataupun syirik jali. Syirik khafi ataupun syirik jali. Jadi syirik khafi ini orang panggil sebagai syirik tersembunyi. Syirik jali, syirik yang zahir, yang nyata, ataupun biasa disebut juga dengan syirik asghar, syirik kecil, itu syirik yang tersembunyi. Satu lagi syirik akbar, iaitu syirik besar, iaitu syirik yang nyata. Jadi syirik yang khafi ataupun yang kecil, itu syirik yang tak menjadikan seorang itu kufur, tak menjadikan seorang itu kafir. Jadi kalau syirik yang besar, syirik jali, syirik yang nyata, maka itu menjadikan seorang itu kafir. Maka yang dimaksudkan di sini, kebiasaannya kalau orang yang solat ni dikhawatiri daripada syirik khafiyah, syirik kecil. Kemungkinan juga mungkin berlaku syirik jali, wallahu a'lam, iaitu syirik yang besar yang mengeluarkan seorang itu dari Islam. Ada hadis Nabi SAW menyatakan satu orang tu bila dia berpagi-pagi, dia dalam keadaan beriman kepada Allah, tapi bila datang wayumsi, bila datang petangnya, maka dalam keadaan dia berubah pula kufur kepada Allah Ta'ala. Itu dikhawatir iman di akhir zaman. Dalam keadaan mungkin mereka tak ma'rifah, tak mengenal Allah Ta'ala dengan wasilah tauhid yang sebenar. Dikhawatir mungkin mereka ini melakukan syirik yang mungkin terkeluar daripada agama tanpa sedar, tanpa mereka sedari. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka syirik itu terbahagi dua, syirik khafi dan syirik jali. Syirik kecil ni macam mana? Syirik kecil ataupun syirik tersembunyi ni seperti riya. Riya ni nak bagi orang lihat kita punya ibadat, ujub, bangga diri, lagi takabur. Kita bangga diri dan kita menghina orang lain pula. Kita membandingkan dengan orang lain semua tak elok, kita paling elok, kita paling hebat. Ujub ni dia bangga diri dia, dia tak banding dengan orang lain.
Ataupun sum'ah, suka dengar orang puji, kan? Mungkin bila orang puji dia, maka dia pun dengar, dia kata, mana ada saya ni tak macam ni. Tapi hati seronok. Itu bahaya. Itu bahaya. Maka puji pun hati-hati juga, jangan meninggi sangat. Maka sebab apa? Sebab kesian kawan tu. Yang puji ni tak jadi masalah pun. Yang kena puji dia yang risau. Kalau dia ni kita tengok dia orang yang mungkin boleh jaga hati, tak apalah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua dipanggil syirik kecil ataupun syirik yang tersembunyi. Sebab apa dipanggil syirik yang tersembunyi? Contoh riya. Dia solat, dalam keadaan hati dia tu dia riya, yang ni nak tunjuk kepada makhluk yang lain, nak orang tengok dia punya ibadat, nak orang tengok, oh dia ni ahli masjid, oh dia ni ahli surau. Dia nak orang tengok tu, oh dia ni ahli Quran, baca Quran saja. Dia seronok dapat pegang Quran saja, alhamdulillah. Orang puji tu. Ni kan, ada semua pula nak dengar orang puji. Ni kan, dah riak, datang pula semua nak dengar pula orang puji. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dikatakan itu sebagai syirik yang tersembunyi. Sebab apa? Kerana kita buat sesuatu ibadat itu, tujuan dia, kita katakan tujuan kepada Allah Ta'ala, kerana Allah. Dalam masa yang sama, tujuan kita nak orang lain tengok. Syirik itu dengan maksud apa? Menyekutukan. Maknanya apa? Kita nak sekutukan, dengan maksud kita nak orang lain tengok kita punya ibadat. Kita nak orang lain dengar, kita nak dengar orang lain puji kita. Boleh? Kita punya maksud kita menjurus kepada makhluk. Kita menjurus kepada apa? Kepada makhluk. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dipanggil sebagai syirik khafi. Tapi syirik ni tak kafir, cuma dosa besar. Cuma dosa besar lah, cuma lah kan. Tapi dosa tu, dia bab hati ni banyakkan dosa besar. Bab kabair, bab hati ni banyakkan dosa besar. Riya, takabur, ujub, dan lain bawa kepada dosa-dosa besar. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana itu disebut dalam Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap pertemuan dengan Tuhannya nanti di hari akhirat, ada yang berharap tu dengan maksud mudah-mudahan dapatlah rahmat Allah Ta'ala, dapatlah dia ni bertemu dengan yang mencipta dia, dengan maksud kasih daripada Allah Ta'ala, rindu daripada Allah. Orang yang rindu pada Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang mengharapkan bertemu dengan Tuhan, siapa orang tu? Falyamal 'amalan salihan, maka dia mestilah beramal dengan amalan yang salih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mensyirikkan dalam ibadat dia kepada Allah walaupun dengan sesuatu pun. Maknanya janganlah dia ni beribadah tu salah satunya nakkan manusia tengok, nakkan manusia dengar, nakkan dengarnya manusia puji dia, ataupun nak supaya merasakan diri dia ni hebat untuk dipandang manusia macam. Maka itu semua adalah niat yang dia sertakan. Di samping dia nak niat dia kerana Allah, di samping itu juga dia nak supaya dia nak kepada makhluk. Itu dikatakan syirik. Tapi syirik tu dia merosakkan pahala ibadat. Dia merosakkan pahala ibadat. Akhir sekali apa? Akhir sekali tiada pahala. Para ulama kata, bila nanti di hari akhirat dia dikira telah solat tapi tak ada pahala. Di samping tu ada dosa. Sebab apa dosa? Bukan dosa meninggalkan solat, tapi dosa syirik. Yang dosa apa? Dosa riya tadi tu. Dosa riya, dosa takabur, dosa ujub, dosa sum'ah dan lain-lain. Maka sebab tu mengaji tasawuf ni tuan-tuan, kita nak kenal benda yang tak baik. Kenal benda tak baik tu bukan untuk kita buat, tapi untuk kita tinggal. Suatu amalan ni dia ada tarkan, apa namanya, fi'lan wa tarkan.
Amalan ni dia ada amalan dengan maksud buat, seperti solat fardu, seperti puasa Ramadan. Ada apa namanya, amalan itu seperti zakat dan sebagainya, ya. Amalan, ada amalan itu dengan maksud tinggalkan. Puasa Ramadan itu termasuk tinggalkan makan minum, tinggalkan perkara-perkara yang batalkan, ya. Ataupun tinggalkan melakukan lintasan-lintasan yang tak baik, termasuk meninggalkan juga, termasuk amalan. Padahal kalau satu orang berusaha untuk meninggalkan, untuk buang penyakit-penyakit hati ni di sudut riak dan sebagainya, dia dapat pahala, kerana itu juga dikira sebagai amalan. Dan tu orang yang mujahadah lawan juga, dia dapat pahala. Mujahadah juga dapat pahala, mujahadah juga dapat pahala. Jadi kena ubah daripada dosa kepada pahala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, cuma apabila satu orang tu beramal, datangnya riak, sum'ah, datangnya ujub, datangnya takabur dan sebagainya, maka jangan pula dia berhenti daripada amal. Jangan pula dia berhenti daripada amal. Contohlah dia datang pakai serban, datang ke masjid ni, pakai serban ni, dia rasa aku ni macam syekh besar, dia rasa sendirilah. Jangan dia rasa macam tak kena ni, atau tak bola kan. Ini hebat juga aku ni pakai serban, orang yang tak pakai. Contoh. Tu imam lah tengok, ni pak serban dah datang kan. Elok jadi imam lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pakai serban ni, kata para ulama, pakai serban, pakai jubah, ataupun kita beramal sunat dan sebagainya, kalau datang riak, datang sum'ah, nak dengar orang puji dan sebagainya, adakah perlu kita berhenti amal? Jangan berhenti amal. Lawan lintasan-lintasan yang tak baik. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Al-Alawi Al-Haddad dalam risalah Mudzakarahnya. Dalam kitab menyatakan, kalaulah datangnya penyakit-penyakit hati, jangan berhenti amal tersebut, kerana berhenti kita daripada amal tersebut itu sebenarnya adalah kehendak syaitan dan nafsu. Kerana kehendak syaitan dan nafsu nak kita berhenti daripada amalan, kita berhenti, menanglah mereka. Tu dia datang masjid, datang masjid dia rasa macam tak apa kena. Orang tengok datang masjid, dia riak pula, semayang kat rumah kan. Tu dia. Akhir sekali apa? Akhir hilang semua, tak datang masjid sebab apa? Datang masjid dia riak. Itu salah faham soal. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu syirik khafi. Kalau syirik jadi, itu syirik besar, iaitu sembah selain daripada Allah, mengatakan adanya Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, ataupun mengatakan ada yang lain yang sama sifatnya dengan sifat Allah Ta'ala, dengan maksud hakikatnya. Hakikatnya dia ni si fulan ni, dia punya sifat, dia maha berkuasa, sama maha berkuasa dengan Allah Ta'ala, contoh. Ataupun mengatakan ada makhluk ni, dia yang maha berkuasa dengan maksud memberi kesan, Allah Ta'ala tak beri kesan langsung. Itu contohnya lah, dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu bab tauhid yang perlu kita belajar dalam zikir yang biasa kita baca setiap hari, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tiada Tuhan selain Allah, wahdah ni dengan maksud esanya Allah Ta'ala. Esa ni dengan makna apa? Esa di sudut zat, di sudut sifat, dan di sudut perbuatan. La syarikalah, tiada disyirikkannya dengan sesuatu, dengan maksud tiada disyirikkan pada zat, tiada disyirikkan pada sifat, dan tiada disyirikkan pada af'al, yang di perbuatan Allah Ta'ala. Itu berhajat kepada pengajian ilmu akidah pula. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya rasa setakat ini sahajalah nak sampai kepada wa ma ana minal musyrikin. Disambung pula dah, mahyaya wa mamati. Panjang ni. Baik. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita dapat beramal dan dapat tersampaikan kepada yang lain, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويعلمون به ويبلغون به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.